Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani bersua lagi menerusi Ruang Bicara. Nama saya Wan Syahrina dan malam ini kita bersama-sama dua tetamu sekarang di studio mengangkat tajuk menormalkan poligami. Dan mungkin perlu saya mulakan terlebih dahulu berkenaan dengan poligami ini sendiri, yang mana ia tidak sah di sisi syarat. Namun apabila bercakap tentang normal dalam masyarakat kita, ia masih lagi belum menjadi satu perkara yang normal. Ia luar biasa. Orang-orang yang berani melaluinya dan melaluinya dengan berjaya, juga orang-orang yang luar biasa. Bukan saja suami, tapi kita bercakap tentang isteri pertama, isteri kedua dan yang seterusnya. Dan justifikasi tajuk kita pada malam inilah untuk melihat sisi-sisi poligami yang sering dibangkitkan. Dan adakah menjadikan poligami itu normal, tidak wajar? Adakah mempamerkan sisi positif poligami itu tidak kena? Ataupun adakah perlakuan-perlakuan dalam masyarakat kita yang membawa kepada poligami itu yang sebenarnya menjadikan ia stigma? Kita bercakap dari pelbagai sudut dan sisi, dan saya perkenalkan terlebih dahulu tetamu saya. Pertamanya Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad, pakar motivasi. Terima kasih Doktor kerana bersama-sama kami. Terima kasih Wan, terima kasih TV Bernama. Wow, ini tajuk panas ni kita. Okey, dan juga selamat datang Ustaz Muhammad Zamani Ismail, Presiden Pertubuhan Naduah Ulama Malaysia. Terima kasih kerana bersama-sama kami. Sama. Ya, saya kira kita angkat tajuk ini, Doktor, tentu saja kerana ia sejak sekian lama sentiasa mendatangkan perbalahan antara banyak pihak, banyak golongan, selalu dibangkitkan, selalu diceritakan, dan tentu sajalah kita pun memberi perhatian kepada apa yang tular. Contohnya sekarang ini kita pun nak test jugalah, nak Tesla lah juga market. Apa yang boleh mungkin kita bincangkan bersama-sama menerusi Ruang Bicara pada malam ini. Dan tajuk ini, Dr. Ustaz, penerbit saya perempuan, diluluskan pula oleh bos saya lelaki, jadi tidak ada gender prejudice. Kita bercakap secara terbuka. Mungkin pertama sekali kepada doktor, kalau boleh kita tanya falsafah poligami ini sendiri yang mudah disebut tapi manis dan pahit penerimaannya. Jadi kepada doktor, apa definisi poligami? Okey, kita tahulah maknanya kalau definisi istilah poligami ini adalah seorang lelaki yang mempunyai isteri lebih daripada satu. Ya, jadi bila kita sebut lebih dari satu, dia mungkin dua, mungkin tiga dan mungkin juga empat. Jadi disebabkan ia bukan satu perkara yang biasa, sebelumnya kita jarang-jarang dengar. Dan kita juga kerap kali bila kita dengar cerita poligami, banyak cerita-cerita yang kurang enak yang diungkitkan, yang dibincangkan, bicarakan. Maka sebab itulah masyarakat mempunyai satu persepsi, andaian dan juga kebimbangan, ketakutan ya apabila bercakap tentang poligami. Tapi kalau kita lihat di luar sana, saya jumpa ramai orang yang berpoligami, tetapi ramai juga yang tidak berani untuk mengisytiharkannya. Maknanya tadi sebab macam-macam lah. Mungkin disebabkan dia bimbang, kedudukannya, jawatannya, ya macam-macam lah sebab kenapa mereka ini tidak mahu mengisytiharkannya. Dan pada saya ia adalah sesuatu yang tidak perlu kita bimbang. Kalau kita berani untuk melakukannya, maka kena berani untuk berdepan dengan apa juga risiko. Kalau kita tidak berani untuk berdepan dengan risiko, maka bagaimana kita nak mengemudikan ya satu, dua, tiga, empat kapal dengan baik. Ya, ada garis yang sangat nipis antara kita menyembunyikannya dengan kita tidak menunjukkannya. Sebab ada orang dia marah kalau menyembunyikan, tapi kalau tunjuk lebih-lebih dia marah juga. Betul. Jadi kita nak duduk di mana di tengah-tengah tu? Dia poligami ni bukan satu benda perkara yang nak dibanggakan, yang nak dikonten-kontenkan, tidak. Sebab pertamanya sekali kita kena faham, tidak semua orang ditakdirkan untuk hidup berpoligami. Saya jumpa ramai rakan-rakan yang bising di luar sana, nak, tapi tak sampai sudah, nampaknya macam tu je. Dan saya juga jumpa orang yang tak pernah terfikir di dalam benak fikirannya, tak pernah merancang, tiba-tiba dia hidup berpoligami. Jadi oleh sebab itu, pada saya ia adalah satu takdir yang telah Allah tetapkan atas seseorang. Jadi oleh sebab itu, kita tidak boleh menidakkan apa yang telah Allah tentukan dalam perjalanan hidup kita ini. Jadi apa yang datang kita perlu
berdamai dengan takdir itu. Kan? Jadi bila kita berdamai dengan takdir, kita terima ini ketentuan Allah dan kita cuba lakukan yang terbaik. Sebab kita faham bahawa bila sebut poligami, macam saya, bila sebut poligami, saya tahu banyak cerita-cerita buruk. Jadi saya nak tunjukkan bahawa tidak semestinya begitu. Jadi perjuangan saya bila saya dah hidup berpoligami, dah 20 tahun lebih, dah anak pun alhamdulillah dah 10, 5 di isteri pertama, 5 di isteri yang kedua. Dan kita cuba yang terbaik untuk membuktikan bahawa tidak semua yang dikatakan poligami mesti buruk. Tidak, sebenarnya kita mampu melahirkan anak-anak yang berjaya, harmonikan keluarga. Jadi sekurang-kurangnya ia mampu meredakan sedikit bila topik poligami ini dibicarakan. Okey, baik. Ustaz, memahami kedudukan poligami dalam Islam dan apa yang menjadi asas ataupun dasar yang membenarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wan. Yang mulia Dr. Tengku Asmadi, Masya Allah. Geng Ganu kita. Sidang penonton, hadirin dan hadirat. Terima kasih pada TV Bernama kerana menjemput kami lah untuk berbincang tajuk yang boleh dikatakan tajuk maut lah ni ya. Begitu panas sehari dua ni. Tuan-tuan, hadirin dan hadirat sekalian. Nabi SAW pernah bersabda, "An-nikahu sunnati." Nikah itu adalah sunnah perjalanan ke hidup. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa tak menikah, tak kahwin, Nabi tak mengaku umat. Gitulah saya ringkasnya. Jadi perkahwinan adalah merupakan perkara yang dianjurkan oleh syariat. Nabi-nabi dan rasul-rasul semua kahwin. Tak pernah kita jumpa ada nabi dan rasul menolak orang perkahwinan. Bahkan ia adalah merupakan amalan salafus soleh. Balik kepada tajuk kita, poligami. Yang mulia doktor telah menyebut poligami adalah perkahwinan lebih daripada satu, sama ada 2, 3 ataupun 4. Dan saya ingat satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang masyhur bila sebut tentang poligami ini, Allah Taala menyebut dalam surah An-Nisa, wa in khiftum alla taqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Sekiranya kamu takut untuk berlaku adil kepada kaum wanita, khususnya wanita-wanita yang disebut dengan armalah ataupun orang panggil hamba sahaya, maka kamu boleh berkahwin, kata Allah Ta'ala. Sama ada kamu nak pilih kahwin 2, 3 ataupun 4. Jadi menyahut soalan daripada Wan tadi, nikah adalah merupakan sunnah perjalanan kehidupan kita sebagai seorang Muslim, apatah lagi bagi saya bukan Muslim, bahkan seluruh manusia pun menikah. Ia adalah merupakan sunnah kejadian alam. Dan dalam Islam, perkahwinan yang disebut dengan poligami adalah merupakan perkara yang dianjurkan oleh syariat. Walaupun hukumnya ada yang menyebut al-aslu fil asya' al-ibahah, harus. Tapi kadang dia boleh berubah menjadi wajib. Kadang boleh berubah menjadi sunat ataupun kadang boleh berubah menjadi haram. Di asasnya poligami adalah perkara yang dibenarkan oleh syarak. Maka marilah sama-sama kita menormalkan, menerima bahawa ia adalah merupakan tuntunan syarak, dan sebagai Muslim kita kena akur sebagaimana kata Dr. Tengku tadi, kita berdamai dengan takdir. Kalau dah ditakdirkan 2 ataupun 3, damai, terima ajalah. Okey, Ustaz, kalau orang bercakap tentang perkahwinan itu yang salah satu tujuannya adalah untuk membahagiakan dan perlulah melibatkan orang-orang yang merasakan mereka akan berbahagia daripada perkahwinan tersebut. Apa akan jadi kepada satu-satu niat poligami apabila ia mungkin menyebabkan salah seorang ahlinya tidak bahagia? Kalau mereka kata ya pun tapi sebenarnya mungkin mereka tak bahagia. Adakah itu sebenarnya defeat the purpose ataupun menafikan pula objektif asalnya? Terima kasih atas soalan yang cukup menarik, Masya Allah. Innamal a'malu binniyat. Nabi SAW telah meletakkan satu indikator, penanda aras. Setiap satu perkara mestilah berasaskan kepada niat. Kita dianjurkan berkahwin. Kita disyariatkan untuk berkahwin. Asasnya pertamalah, ataupun seorang sudahlah. Tapi sekiranya ada tuntutan-tuntutan syarak yang boleh disebut sampai kepada peringkat wajib. Ya, Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang masyhur, ya ma'syaras syabab
wahai para pemuda, hendaklah kamu berkahwin. Kamu kena kahwin. Sekiranya kalau kamu tak mampu, baru kamu puasa. Maksudnya, tuntutan utama perkahwinan itu kalau kamu ada kemampuan, wajib kamu kahwin. Tapi kalau kamu tidak mampu, maka dianjurkan kepada kamu untuk tahan nafsu syahwat kamu untuk berkahwin itu dengan mencukupkan dulu mu'nah ataupun keperluan. Jadi kalau kita bercakap tentang kahwinan itu adalah tujuannya apa? Saya ingat tu hadis yang panjang. Nabi SAW menegaskan, kalau kamu berkahwin dengan seorang itu kerana apa? Nak kerana comelnya, cantiknya, mungkin kamu dapat comel je lah. Kalau kamu kahwin dengan seorang itu kerana hartanya, maka kamu akan dapat hartanya. Tapi kalau kamu kahwin dengan seorang itu niat kerana untuk menjaga iman, menjaga penglihatan, ialah orang lelaki ni pantang kalau tengok perempuan, insya-Allah lah. Rasanya Dr. Tengku kita nak lelaki normal ni kalau tengok orang panggil perempuan, ialah dengan lelaki dengan perempuan. Saya tengok perempuan dululah. Betul lah. Kan? Tapi Islam menyalurkan nafsu syahwat itu dengan perkahwinan. Jadi kalau kita berkahwin tu lillahi ta'ala, niat untuk membina keluarga, membina rumah tangga yang bahagia. Dan saya sebenarnya nak buat jawapan kilas lah. Kadang ada orang Dato' cukup dengan makan nasi sepinggan. Atau makan biasa sepinggan kedua. Oh, saya separuh pinggan. Separuh pinggan. Masya Allah, itu diet hebat lah tu kan. Maksudnya ada orang suka roti canai telur, ada orang suka roti canai sardin. Ada orang cukup dengan sepinggan nasi. Betul. Tapi kadang dia perlu kepada tambah sikit. Sebab apa? Sebab dia ada maslahah ataupun keperluan darurat yang terpaksa ditunaikan demi untuk mencapai apa tadi? Kebahagiaan juga. Dan insya-Allah saya ulas lagi dalam soalan seterusnya lah. Okay. Panjang pula kan. Ya. Sebab saya rasa ramai yang dah suka dah dengar yang 10 minit pertama ni. Dan ramai dah share dah ni nak suruh isteri masing-masing dengar. Tapi kita baru 12 minit. Kita ada 48 minit lagi sebab saya nak cerita lagi tentang apabila ia boleh, apabila ia harus, apabila ia sesuai, ia dianjurkan seperti kata Ustaz tadi, apa pula yang menanti selepas tu? Yang perlu dibuat oleh mereka yang terlibat dalam poligami kerana ia bukan sekadar semudah itu. Tapi sebelum tu doktor sebut tadi ramai jumpa kawan-kawan kan nak ramai tapi tak semua, tak ramai yang berani. Nak tu kenapa asasnya alasan yang biasa, yang legit, yang valid sebenarnya? Dia bila sebut poligami ni, bila saya jumpa kawan-kawan yang berpoligami, dia sebab kepada poligami tu berbeza-beza. Ada sebab isteri tidak mampu memberikan anak. Ada sebab keadaan yang mana dia sendiri pun kehidupan dia kadang keluar sana keluar sini dan terpaksa tinggalkan isterinya di sini mungkin beberapa hari, kemudian pergi sana tinggal di sana pula. Jadi dia rasakan bahawa dia perlu untuk ada teman di setiap tempat. Ada yang merasakan bahawa dia nak anak yang ramai. Ya. Saya kalau tanya saya sendiri, saya inspired, teruja apabila melihat satu keluarga yang besar dan anak yang ramai. Dan saya sudah menggambarkan kalaulah anak ramai, mungkin ada di antaranya jadi doktor, jurutera, pemimpin, mungkin ada jadi cikgu, profesor, mungkin ada jadi al-hafiz, al-hafizah. Jadi begitu. Dan pada satu ketika berlaku dalam kehidupan yang mana ada seorang ni dia berpoligami, dia jadi isteri yang kedua, kemudian dia naik ke pejabat saya dan dia minta duit. Saya kata kenapa minta duit, untuk apa? Dia kata sebab suami nak hantar dia balik, tak ada duit nak naik bas. Jadi di situ saya rasakan ini tidak adil. Sampai kepada tahap nak naik bas tak ada duit, minta dengan orang tapi sanggup nak beristeri dua. Jadi di sini yang menyebabkan poligami itu akhirnya hancur. Jadi di situ juga dia bila berlakunya self reflection, saya bercakap sepatutnya orang yang nak berpoligami mestilah orang yang mempunyai kualiti-kualiti tertentu supaya dia boleh melahirkan keluarga zuriat yang berkualiti. Bukannya yang menjahanamkan sesuatu institusi keluarga yang ada. Jadi di situlah kemudian berlakulah self reflection. Saya tanya diri saya, adakah aku
layak, adakah aku mampu, adakah aku nak. Dan di situlah mula terdetik, oh rasanya boleh juga kot kan, daripada 2-3 orang anak mungkin boleh anak yang ramai. Jadi alhamdulillah Allah izinkan dapatlah 10 buat masa ni, tak tahulah akan datang kok berapa ramai lagi. Tapi sebab tu tadi bila tanya sebab, memang tak sama sebab dia. Kan, dan ada orang berpoligami, jumpa dan berkahwin tidak ada sebab. Sebabnya kerana dia suka je, kan, tapi dia berkahwin. Dan bila kita tanya kenapa berkahwin, daripada, jadi jawapan ikhlas daripada lelaki, dia kata daripada aku bawa dia heret sana jadi dosa. Ada yang begitu. Jadi kita tak boleh satu sebab kita hukum semuanya sama, tak. Berbeza-beza sebenarnya sebabnya. Walaupun doktor sendiri pun, doktor pun tidak menyokong mereka yang berpoligami tapi tidak mampu memang melakukan tak sokong poligami itu. Memang saya tak sokong. Seperti yang doktor sebutkan tadi. Ya, betul. Okey. Ustaz, ini antara yang kita dapat jumpa apabila seseorang itu ingin berpoligami dan memfailkan permohonan, mahkamah boleh membuat pertimbangan meluluskan permohonan poligami dengan syarat suami boleh membuktikan 4 perkara. Sama ada perkahwinan itu patut atau perlu, kemampuan suami untuk menanggung isteri dan anak-anak, kemampuan suami untuk berlaku adil, dan sama ada perkahwinan yang dicadangkan boleh menyebabkan mudarat kepada isteri dan anak-anak yang sudah ada. Jadi kalau kita tengok sebab-sebab ni, saya rasa mungkin ramai yang tidak melalui saluran yang betul kerana ada perkara-perkara yang tidak dapat mereka meet. Macam doktor kata tadi, sebab beliau boleh buat. Ada orang yang tidak boleh buat tapi mereka nak buat juga, nak berpoligami juga. Dan itu yang membawa kepada stigma yang negatif kepada poligami itu sendiri. Kalaulah kesemua kes poligami melalui saluran yang betul, adakah Ustaz rasa kita akan melihat banyak permohonan yang tidak diterima sebenarnya disebabkan 4 perkara ini tidak dapat dipenuhi? Ya. Okay, terima kasih Wan. Saya nak menyambung sedikit. Daripada persoalan yang dikemukakan tadi, sebenarnya perlu satu penjelasan kepada masyarakat. Yang pertama, poligami itu harus bermaksud dia ikut keadaan, suasana. Kadang dia boleh jadi wajib, kadang dia boleh jadi haram. Saya sentuh 1-2 saja dulu dah lah. Poligami jadi haram apabila seorang lelaki itu, Pak kata Ustaz tadi, yang mulia doktor tadi, dia nak kahwin tetapi tidak ada mu'nah, tidak ada kemampuan. Nafkah yang diperuntukkan untuk isteri yang pertama sekarang ini pun, yang nombor 1 sekarang ini pun tak mampu, apatah lagi untuk yang kedua. Kalau nak bayar tambang bas ekspres nak balik ke kampung pun tak mampu. Bagaimana dia mampu melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang suami untuk isteri-isteri? Dah ramai yang delete balik dah yang share tadi tu. Delete share. Jadi minta maaf, saya tidak menyokong sama ada orang nak berkahwin ataupun tidak berkahwin. Kita berdiri ataupun duduklah di pentas hari ini adalah untuk menyatakan kebenaran. Yang pertama, atas frasa perkahwinan itu adalah sunnah Nabi. Yang kedua, poligami itu diharuskan. Tetapi bukan semudah itu poligami diharuskan. Sebab kata tadilah ada prasyaratnya, iaitu siapa yang nak memfailkan perkahwinan. Yang kedua, mesti ada syaratnya, iaitu kemampuan. Mampu ini disebut dalam Al-Quranul Karim jelas. Ayat yang sama juga surah An-Nisa. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalaulah kamu takut untuk berlaku adil. Sekarang dah ada isteri 1 ni. Tapi entah macam mana rasa semangat, bak kata doktor tadi, nak beranak ramai lagi. Cukup dengan 2 ataupun dengan 3 orang anak. Alangkah indahnya kalau kita ada anak ramai. Sebab Nabi pun, guna ayat hadis Nabi lah kan. Nabi kata, aku gembira kalau sekiranya umat aku ramai. Seronok kalau anak ramai. Tapi dia tidak ukur baju di badan sendiri. Maksudnya gaji dia, minta maaf lah ya, 2,000. Di Kuala Lumpur ni 2,000 ni mungkin tegar lah ya. 2,000 tolak bayar kereta kancil, bayar bil elektrik, rumah sewa, tinggal lagi 200 ataupun 300. Agak-agaknya dia berupaya mampu ataupun tidak untuk memfailkan. Jadi pun rasanya mahkamah pun akan tolak. Sebab itu saya teringat kawan saya, Presiden Guam Syar'i bahagian perkahwinan ini, dia sentiasa ulas, Dr. Musa. Ustaz Musa ni, Ustaz awam orang Terengganu kita. Dia kata sebenarnya tidak ada istilah tak boleh berpoligami menurut enakmen syariah. Bahkan tidak ada pun, kalau saya jolok sikitlah yang sensitif hari ini, tidak ada pun hukum mengatakan wajib memohon kebenaran tanda tangan. Cerita-cerita drama tu tanda tangan. Tak ada. Yang wajibnya ialah suami itu
berkemampuan ataupun tidak. Syarat pertama, mampu nafkah zahir dan batin untuk isteri dan anak-anaknya. Kemampuan zahir, makan, minum, pakai termasuk tadilah kan. Ustaz, kalau katalah sewa rumah, masih lagi sewa rumah, isteri bayar separuh, suami bayar separuh, itu dikira mampu ke ataupun tak mampu dah tu? Dia begini, kalau kita bercakap tentang kemampuan, dia agak subjektif sikit, minta maaf ya. Mungkin ada orang dia kata, saya ni ustaz nak kahwin seorang lagi sebab wajib. Saya nak balik pada hukum tadi. Dia sebenarnya wajib kahwin. Sebab apa? Sebab dia ada masalah isterinya. Mungkin tak mampu melahirkan zuriat. Ataupun ada kes kawan saya cukup kagum seorang kawan baik saya, kahwin seorang lagi kerana isteri dia dah stroke dan tak mampu untuk menguruskan diri, maka dia perlukan ada pembantu. Dan pembantu tu biasanya anak-anak dia sudah keluar universiti sebagainya bekerja. Tak ada orang nak jaga. Jadi dia pun perlu bekerja. Maka dia mengambil seorang wanita perempuan. Takut timbul masalah-masalah yang melibatkan hukum syarak, maka dia mengambil keputusan untuk kahwin. Demi untuk menjaga. Itu pun setelah beliau menjaga lebih 10 tahun. Isterinya yang bedridden atas katil. Jadi balik kepada persoalan tadi. Kalau dia berkahwin, seorang lagi, dengan keadaan isteri dia kata, abang, kalau abang perlu kahwin, ataupun abang ni saya tengok memang wajib kahwin lah. Ya, wajib kahwin. Kalau abang tak mampu, saya redha untuk membahagikan sebahagian gaji saya untuk bayar sewa. Hukumnya berubah. Harus. Tapi dengan syarat. Dengan syarat, suami itu ada rujuk lah. Bahasa kita, jatah tu kena tunjuk. Maksudnya kena ada kejantanan, kemampuan. Dia sendiri kena bertanggungjawab dulu. Kalau adalah orang panggil ihsan, isteri biasa, isteri pertama ataupun kedua, mungkin dia tengok abang kesian, nak bayar sewa rumah lagi, kereta lagi, dengan mungkin dia kata, rumah saya bayar separuh abang, anak-anak abang tanggung. Maka ia adalah merupakan satu perkara yang Masya Allah, harmoni, baldatun tayyibah wa rabbul ghafur, peringkat negara dan juga keluarga bahagia yang didambakan. Tapi itulah teorinya, praktikal, Allahu'alam. Okey, baik. Ada juga yang kata begini, doktor. Isteri-isteri yang membenarkan dan boleh meredakan poligami berlaku sebab mereka kurang sayang sikit pada suami. Dia tak apa, boleh lah kita kongsi-kongsi sedikit. Doktor rasa macam mana? Saya tak setuju pasal sayang tak sayang ya. Okay. Kalau kita tengok bila isteri itu ada cemburu, dia cemburu sebab dia sayang. Kalau dia tak cemburu, bukan dia tak sayang. Kadang-kadang ada juga saya jumpa orang isteri yang kerana sayangkan suami, maka dia carikan pula isteri yang baru untuk suami kerana sayang. Sebab kerana dia kata kalau nak bagi hadiah yang suami suka. Kenapa boleh jadi sampai ada isteri yang sampai sebegitu rupa? Kalau tanya saya kata sebab isteri sangat percaya kepada kemampuan suaminya. Bahawa suaminya tidak mungkin akan meninggalkan dia, mengabaikan dia, tidak memberi nafkah kepada dia, tidak sampai tak balik ke rumah dia. Dia percaya, dia kenal, kan? Jadi kita tak boleh kata kerana tak sayang. Tidak, kan? Saya tidak setuju tentang sayang. Sayang ni sangat subjektif. Dan bila sebut sayang, ada juga orang bertanya kepada saya, macam mana kita bila kita sudah berpoligami, pastinya sayang kita sudah berbahagi dua, dia kata kan. 4 berbahagi 4. Saya kata macam ni, ambil mudah. Awak ada anak berapa orang? Ada anak 4 orang. Baik, bila kita ada anak 4 orang, adakah sayang kita sudah terbahagi kalau 100 tu dapat 25% saja seorang? Tidak. Bila kita ada anak 4 orang, setiap anak itu mendapat 100% daripada kasih sayang kita. Begitu juga bila kita ada 2 keluarga, setiap keluarga itu mendapat 100% daripada kasih sayang kita. Kalau dah berlaku 3 dan 4 pun dia akan dapat 100%. Sayang ini bukan macam benda yang boleh dipecah, makin dipecah jadi kurang. Tidak. Kan? Ini rahmat Allah. Jadi oleh sebab itu kasih sayang ni tadi sesuatu yang tidak akan terkurang, kan? Malah kerana itulah maka kita kena faham bahawa bila kita hidup berpoligami ini, dia banyak cabaran dan kita kena tidak nafikan bahawa di peringkat awal katalah isteri pergi carikan benarkan suami dia berkahwin lain. Mungkin juga siap pergi pinangkan, kan, pergi tolong pinangkan isteri yang baru tu untuk suami. Belum tentu perjalanan hidupnya bahagia sampai ke akhir hayat. Sebab ceritanya ramai yang
pada peringkat awal yang saya tahu, yang mana isteri pinangkan. Oh, kemudian bangga naik satu kereta kan. Tapi akhirnya berapa tahun dia dapat bertahan. Sebab itu saya kata benda poligami ni bukan benda yang nak ditunjuk-tunjukkan. Kan, kita jalankan apa yang tanggungjawab kita, laksanakan amanah yang kita lakukan. Tak payah kita nak bising cerita kat orang apa aku dah buat, nak tunjukkan kepada orang, oh aku bahagia dan sebagainya. Sebab perkara tu yang bahagia itu kita. Jadi isteri-isteri kita yang merasakan, anak-anak kita yang merasakan. Kenapa kita nak tunjuk pada orang, nak beritahu kepada satu dunia? Sekarang jadi satu perkara yang riak, Allah uji sebaliknya, nanti sakit pula. Jadi sebab itulah kita kena faham bahawa tak semestinya bila izinkan suami itu tak sayang. Sebenarnya kerana kita kena faham kerana kadang-kadang kerana terlalu sayang. Okey. Dan Ustaz, kita akan cerita lagi selepas ini kerana saya kira nak bercakap tentang perasaan dan juga cara untuk serve setiap orang yang ada dalam satu institusi poligami itu selepas ia berlaku, itu satu perkara yang berbeza pula. Dan mungkin apa yang Ustaz sebutkan tadi daripada awal membuatkan kita terfikir, adakah kesemua kes-kes ataupun situasi poligami yang kita lihat sekarang dalam masyarakat kita ialah poligami yang benar-benar berkualiti, ataupun sebenarnya poligami yang jatuh kepada tahap menganiaya ke, ataupun mungkin menyebabkan orang lain tidak bahagia dan sebagainya. Kita akan sambung selepas ini apabila kita kembali semula menerusi Ruang Bicara. Malam ini bercakap tentang menormalkan poligami bersama dua orang tetamu di studio sekarang ini, dan kembali semula menerusi Ruang Bicara seketika nanti. Kembali menerusi Ruang Bicara menormalkan poligami malam ini bersama-sama dengan Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad, pakar motivasi, dan juga Ustaz Muhammad Zamani Ismail, Presiden Pertubuhan Nadwah Ulama Malaysia. Dan kita dah sentuh banyak perkara, kita nak pergi lebih dalam sedikit kepada apa yang menanti setiap anggota sesebuah institusi poligami itu apabila mereka sudah berada dalam kesefahaman dan juga persetujuan untuk hidup bersama-sama dalam syarat dan peraturan mereka sendiri. Dan kalau kita nak bercakap tentang menjaga hati, orang selalunya akan fikir, Ustaz, nak jaga ni hati isteri pertama lah. Tapi kita sebenarnya kita ada juga hati isteri kedua nak dijaga. Hati suami pun ada hati juga, ataupun ada hati-hatinya yang dibagi tadi itu. Jadi semua orang harus dijaga hati mereka. Jadi di mana kalau kita boleh faham titiknya semua pihak berkepentingan ini berkongsi poin yang sama dan boleh mencapai keredaan yang sama. Terima kasih Wan. Saya melihat kembali kepada matlamat utama perkahwinan itu sendiri. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan perkahwinan, Allah Ta'ala tahu bahawa manusia ini begitu fleksibel, subjektif orangnya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang perlukan seorang, ada yang perlukan dua orang. Jadi dalam Islam, apabila poligami itu diharuskan, pasti ada hikmatun balighah. Ada hikmat yang besar yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentukan untuk kita terima dan juga normalisasikan dia. Okay, balik pada soalan tadi. Saya nak respon sedikit. Apakah asas indikator ke arah mendapatkan kebahagiaan dalam poligami? Sebab itu soalan yang pertama yang saya rasa tergantung sedikit jawapannya. Saya balik kepada asas pertama, niat. Innamal a'malu binniyat. Sekira niat kita lillahi ta'ala, niat kerana Allah, maka Allah Ta'ala akan mempermudahkan urusan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut banyak dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bila kita takwa, takut kepada Allah, Allah Ta'ala akan buka ruang jalan penyelesaian. Saya yakin dan percaya Dr. Tengku Asmadi adalah pengamal poligami yang berjaya, insya-Allah. Alhamdulillah. Tapi tidak mudah ya, Doktor. Kadang kusangka panas sampai ke petang, kadang ribut tengah hari kan. Umpama kadang sepoi-sepoi bahasa, kadang-kadang lautan bergelora. Itu normal, betul ya? Jadi dia macam inilah sebenarnya kan. Kita kahwin satu ada masalah. Mana ada perkahwinan tak ada masalah? Wan pun ada berkahwin. Ada masalah tak Wan? Ada masalah. Ada. Pasti ada. Pergaduhan, pertengkaran, ketakpuasan hati, betul, cemburu. Mesti ada. Itu satu. Kalau kahwin dua, kali dua. Ya, dua kali. Mudahnya. Kalau kahwin empat, kahwinlah empat. Kalilah empat. Tapi kalau sanggup, jangan merungut. Kan? Jangan kita, kalau kita dah sanggup, jangan kita merintih. Jangan kita pula mengalah.
dah nak sangat buat. Itu. Iyalah, Tapi yang mudah tu pun, yang mudah bila dalam perkahwinan itu pun kali 4 jugalah. Bila kahwin 4. Betul. Okey. Bak kata pepatah lah kan, kalau takut dia lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Betul. Pantai itu memang akan sentiasa datang ombak. Jadi balik pada persoalan tadi, yang pertama asas indikatornya niat kerana Allah. Yang kedua, kerajaan syariat telah meletakkan syarat nak kahwin kena tengok asasnya, iaitu mampu ataupun tidak. Kalau tak ada kemampuan, minta maaf, yang seorang pun tunggal langgang, yang seorang pun tak boleh bagi nafkah, bagaimana nak membahagia yang kedua, ketiga ataupun yang keempat. Jadi balik kepada soal nak membahagiakan tadi. Bagaimana kita nak membina kebahagiaan, contohnya kepada yang pertama ataupun yang kedua. Minta maaf ya, dalam istilah poligami ramai orang tak suka dinamakan isteri pertama dan isteri kedua. Rasa macam tu, sepakat doktor kan? Kedua-duanya adalah isteri kita. Tak boleh. Kadang-kadang ialah terasa juga yang kedua, saya bukan nombor 2. Kan? Bagaimana macam poligami biasa lah orang kata, bila yang kedua datang, ini awak nombor 2, yang ni nombor 1, yang ni didahulu seniority. Itu sebenarnya telah mencari sedikit rasa hati seorang wanita yang bernama kedua. Jadi kena ada adil di sana. Dan keadilan subjektif, minta maaf ya, saya kalau nak hurai tajuk subjektif adilnya itu, ramai masyarakat kita melihat adil ni sama. Sedangkan adil ialah wad'u syai' fi mahalli, letak sesuatu pada tempatnya. Umpama macam mana, saya ingat almarhum Datuk Ismail Kamus dulu dalam ceramah masyhur dia kata, adil ini kalau kita ada anak 2 orang, seorang lelaki, seorang perempuan. Bila tiba waktu nak raya, anak lelaki kita beli baju Melayu, beli songkok. Anak perempuan baju kurung bertudung, tuan kan? Tapi kalau orang kata ini tak adil lah, sama kan? Jadi anak lelaki songkok, anak perempuan bersongkok, itu bukan adil namanya. Kata Datuk, dia kata itu dah bangang katanya. Itu ayat yang begitu masyhur almarhum Datuk Ismail, seorang figure yang cukup hebat, masya-Allah. Jadi begitulah juga dengan poligami ini. Adil ini bukan maksudnya seorang suami itu beri nafkah untuk isteri yang pertama ataupun yang kedua sama rata. Sama banyak. Maksudnya isteri yang pertama ada anak, saya 5 orang. Yang kedua baru lagi anak seorang. Jadi isteri yang pertama 500. Isteri yang kedua berapa? 100 lah. 100 lah. Sebab dia seorang anak. Itulah keadilan dalam Islam. Tapi kadang bila keadilan itu diletak di dalam neraca pemikiran bukan suami yang ada qawamah, yang ada kekuatan iman, takwa, ilmu dan amal, kadang dia jadi porak-poranda. Akhirnya jadilah poligami itu bukan bahagia manis sampai ke petang, bahkan tengah hari pun dah tunggang langgang. Betul. Saya cakap pasal frasa sebab Ustaz sebut tentang isteri pertama, isteri kedua. 2-3 hari, 2-3 menjak kebelakangan ni yang agak popular frasanya itu ialah isteri pertama dihargai, isteri kedua dicintai. Jadi orang tak puas hati ni pasal kenapa isteri pertama sekadar dihargai, tak dicintai dah ke? Sedangkan kalau kita cintai seseorang, kita hargai juga dia. Jadi ya, tanpa merujuk kepada kes itu secara spesifik, mungkin kalau doktor, frasa yang cukup adil dan saksama untuk menggambarkan kedua-dua peranan penting, wanita penting dalam hidup doktor. Pertamanya sekali, isteri-isteri tetap orang yang kedudukannya sama sahaja. Kan? Sebab itu, apabila saya nak berkahwin seorang lagi, ya, antara orang dia yang kedua nak datang, yang baru, dia akan tanya apa kurangnya isteri yang ada. Apa kurangnya isteri yang ada? Saya jawab, pertamanya sekali saya kata tidak ada kurang apa pun. Dan tolong jangan tanya lagi saya soalan itu. Sebab saya tidak akan menjawab dan saya tidak akan mengaibkan atau membuka kelemahan, kekurangan kerana menagih cinta. Itu bukan saya kata. Jadi jangan tanya saya soalan itu. Saya kata sempurna, perfect, tak ada apa kurang. Itu yang win tu, doktor. Jadi saya kata kalau awak nak masuk dengan saya pun, kalau katakan isteri pertama tanya apa kurangnya dia, saya kata tak ada kurang. Jadi sebab itu kita kena faham apabila fasa poligami di peringkat awal, dia akan ada fasa penafian. Ya, yang isteri pertama dia bila dia dengar katakan suaminya nak berkahwin lagi lain, bertambah lagi seorang, dia akan berdepan dengan pelbagai soalan.
apa kurangnya aku dah tak cantik ke, aku dah tua ke, aku dah tak pandai layan suami ke, macam mana aku nak jawab dengan adik-beradik aku, dengan mak mertua aku, dengan jiran aku, kawan tanya, macam-macam persoalan. Jadi saya sebagai suami, saya kena faham tekanan, perasaan yang ada apabila di fasa penafian. Jadi kita kena sentiasa memberikan sokongan dan yang paling penting sekali membuktikan, membuktikan bahawa apa yang disangka, apa kata kalau suami ni tak adil, apa kata kalau nafkah yang dia dapat selama ni berkurangan, apa kata kalau tiba-tiba suaminya bermalam lebih di tempat isteri yang kedua, apa kata hartanya macam-macam. Jadi tugas saya ialah memberikan masa membuktikan bahawa semua itu tidak berlaku. Jadi bila semua tak berlaku, sebab kita kena faham isteri menilai kita, kan, menilai kita. Jadi oleh sebab itu kita kena tunjukkan bahawa tak berlaku. Dia tak kurang apa, kasih sayang tak kurang, semuanya, kan. Jadi oleh sebab itu bila kita berjaya memainkan peranan sebagai ketua keluarga, akhirnya datanglah fasa untuk dia mula menerima hakikat dan kemudian masuk kepada fasa untuk menyuburkan poligami itu pula. Jadi itulah fasa-fasa yang berlaku sekiranya kita sabar, tabah, mainkan peranan ketua keluarga, pikul amanah yang berat itu dengan sebaik-baiknya, tunaikan tanggungjawab yang ada, kan. Dan kepada isteri-isteri pula saya selalu pesan, tak payah dengar cakap orang luar. Kan, sebab bila dengar cakap orang akan ada banyak pandangan. Dan kadang-kadang kita yang dah positif, negatif balik. Kadang-kadang kita tak apa-apa, tiba-tiba kita terasa. Jadi oleh sebab itu tak perlu. Kan, sebab ini keluarga kita, kehidupan kita, ini adalah amanah kita. Jadi oleh sebab itulah bila kita jalani hidup ini dan tanpa ambil kira apa pandangan orang. Cuma pandangan orang ni kita boleh minta apabila ada masalah contohnya apa pandangannya sebab suami saya nafkahnya dulu begini apa pandangan, dan orang yang kita nak minta pandangan tu juga mesti orang yang betul, mak ayah kita, orang yang rapat, kaunselor, kan. Jadi orang-orang ini yang kita minta pandangan, jangan minta pandangan daripada tempat yang salah. Okey, baik, kita sebenarnya nak buka talian, tapi mungkin dah terlanjur sonok pula cerita kita ni dah 40 minit. Tapi talian masih dibuka sebenarnya untuk anda kalau ada sebarang soalan ingin diajukan. 03-2604-0155 ataupun 03-2694-0155, 2604-0155 atau 2694-0155. Baik Ustaz, Dr. Tungku Asmadi menyebut bahawa yang pertama beliau sebutkan ialah tidak ada kurangnya isteri beliau, tidak ada kurangnya, dan itu kekurangan bukanlah faktor kepada poligami itu berlaku. Saya nak berbalik kepada kes-kes yang selalu kita dengar tentang perkahwinan, tentang poligami yang memang sebenarnya memberikan polemik, memberikan stigma negatif, dan salah satu daripadanya mungkin melibatkan satu kes yang terbaru yang tular juga, iaitu berkenaan dengan penipuan. Isteri pertama ditipu, tidak diberitahu tentang perkahwinan kedua suami. Isteri muda harus menjalani suatu hidup yang penuh penipuan juga. Kehidupan yang seperti bujang yang tak boleh tunjuk kebahagiaan. Dan suami pun perlu tipu sana sini juga untuk menjaga hati. Jadi tambah-tambah lagi ayat yang doktor gunakan tu orang tak guna biasanya, sebab kalau courting baru nak mengorat tu mereka gunakan si saya macam ni, si saya macam ni, macam ni. Jadi itu pun perkara-perkara yang negatif membawa kepada permulaan sebuah institusi yang mulia. Jadi adakah kemuliaan perkahwinan dan kemuliaan poligami itu sebagai satu ibadah terpenuhi dan tercapai jika ia dimulakan dengan penipuan? Satu soalan yang cukup berat untuk saya menjawabnya sebab dia agak subjektif. Soal nikah kahwin, poligami khususnya, dia begitu orang panggil angkut ke subjektif. Sebab ada orang berada dalam keadaan yang berbeza. Ada orang boleh berterus terang, ada orang tak boleh berterus terang kerana meraihkan sebab-sebab tertentu. Mungkin saya ada satu kisah seorang suami yang cukup berjiwa besar, adil, saksama, tapi isterinya
dia dah reading, isteri memang tak mampu menerima hakikat. Contohnya, ini kes terpencil ya. Dan dia tahu kalau dia bagi tahu isterinya, memang isteri itu ada masalah yang mungkin menyebabkan porak-poranda kehidupan keluarganya. Mungkin dia dah ada anak 5. Kalau berlaku poligami secara terang-terangan peringkat awal, mungkin berlaku orang panggil penceraian, musnah rumah tangga yang dimiliki. Jadi menjaga masalah, balik kepada pertama, niat mendirikan keluarga hendaklah kerana Allah. Kalau kita niat lillahi ta'ala, kahwin kerana untuk jaga isteri yang sakit. Kahwin demi untuk menjaga orang panggil masalah. Kadang ada lelaki-lelaki tertentu ya, dia menjaga masalah-masalah yang isterinya tak boleh disebut. Saya yakin dan saya percaya sebagai seorang pengamal poligami yang cukup berkaliber, jawapannya cukup tuntas. Bila ditanya, kenapa doktor kahwin seorang lagi? Jawapan cukup menarik dan saya amat bersetuju. Tak perlu ada jawapan. Tidak ada sebab saya kahwin seorang lagi. Itu jawapan yang cukup. Saya bagi kredit 100% lah. Satu markah A lah, A+. Bukan sokong kerana kami lelaki, tetapi itu adalah jawapan seorang suami yang menjaga hati kedua-dua isterinya. Sebenarnya bagi saya sendiri pun, bagi saya seorang lelaki sepatutnya tidak mencari kekurangan isteri untuk mendirikan sebuah keluarga baru. Jangan sesekali mencari kekurangan isteri anda yang pertama ataupun yang kedua ataupun yang ketiga demi untuk membina keluarga. Bahkan kadang-kala masalah, kepentingan, keutamaan itu anda sebagai seorang suami kena nilai, kena muhasabah, kena rujuk pakar-pakar. Kalau mampu untuk bertemu, berbincang, ataupun dalam istilah sekarang ini, konfrontasi dengan isteri, direct beritahu abang sebenarnya ingin kahwin seorang lagi. Itulah yang terbaik. Tapi oleh kerana stigma masyarakat, minta maaf, mungkin kita dah lama sangat ditayangkan dengan filem Madu 3 Wan ya, dengan Piramlinya tampal mata kanan, tampal mata kiri. Tapi yang menarik filem Madu 3, saya ingat frasa jawapan Piramli tercantik. Dia kata isteri yang pertama, tanda sayang padamu. Isteri yang kedua, I say I love you. Maksudnya sama, sayang dan sayang. Tidak ada perbezaan antara yang pertama dan kedua. Kerana apa? Kerana isteri itu adalah tanggungjawab. Saya secara peribadi, saya nasihatkan ramai rakan-rakan yang berpoligami. Saya kata pada mereka, terus terang. Terus terang. Kenapa terus terang? Pertamanya sekali, awak tahukah awak nak hidup sampai bila? Kan, bagaimana dengan hak kepada keluarga yang pertama, keluarga yang kedua, dan bagaimana dengan hak mereka? Kan, sebab itu ada kadang-kadang bila dah tiba-tiba berlaku kematian, tiba-tiba muncul dari mana datang keluarga ni? Susah jadinya. Kan, itu susah lebih jadinya. menghancurkan Laki, kan, dan bagaimana hati isteri ketika itu, rupanya selama ini aku ditipu sepanjang hayat. Kan? Orangnya dah tak ada dah, nak Orangnya marah, nak minta penjelasan, kan? nak tanya. Saya tak setuju kalau perkahwinan itu dibuat sebegitu rupa. Pada saya, kan, terus terang, dan memang saya kata memang mungkin berlaku tsunami, tapi percaya cakap saya, dia tak tsunami 10 tahun pun. Betul. Kan? Saya setuju. Tsunami boom sekali. Tapi itu menunjukkan sejauh mana kita sebagai ketua keluarga berjaya mengawal keadaan, memberi kefahaman, memberi bimbingan, kan? Dan akhirnya berlakulah penyatuan. Dan penyatuan itu akan jadi satu penyatuan yang sangat harmoni. Kan? Sebab tidak ada lagi syakwa sangka, tidak ada lagi kata mengata, tidak ada lagi. Sebab semuanya dah selesai di peringkat awal. Jadi oleh sebab itu, jadilah lelaki yang berani, suami yang berani. Kan, kalau nak buat, jadi lelaki yang berani. Bukan hanya berani nak kahwin aja, tetapi berani berterus terang, berani berdepan dengan masyarakat. Saya pun menyokong sebenarnya pandangan Dr. Tengku. Saya ada dua jawapan tadi. Yang pertama, ada orang-orang tertentu kerana masalah kepentingan yang tak dapat dielakkan. Itu demi menjaga kepentingan tertentu, mungkin demi kepentingan isterinya juga. Tapi yang dia kaul ni, pandangan dalam Islam ni ada pandangan pertama, ada pandangan kedua. Dan saya lebih bersetuju juga pandangan yang kedua, iaitu kalau kita memang nak membina sebuah keluarga yang bahagia, kita kena hadap lah. Ya, kena hadap. Sebab apa? Lelaki ni, jantan ni, rujulah kejantanan, qawwamah letak pada suami. Jadi kalau awak nak membina sebuah keluarga yang baru,
mungkin kita boleh bagi sedikit masa lah macam doktor kata tadi, bertenang 6 bulan ataupun setahun. Kalaupun berlaku orang panggil perkahwinan itu dirahsiakan, tapi mohon yang kahwin di luar sana saya rasa kadang ada yang tak daftar langsung, yang menyebabkan bila berlaku kematian baru muncul. Duk tengah orang panggil siram tanah kubur tu baru datang ni isteri. Berlaku tidak adil. Bayangkan 20 tahun, 30 tahun kehidupan seorang isteri yang bernama isteri, tetap seorang isteri yang kedua seolah-olah dinafikan hak dan sebagainya. Saya juga tidak bersetujukan dan bahkan ia adalah merupakan ketidakadilan, kezaliman kepada kaum wanita ataupun isteri kita sendiri. Betul. Ya, tiada jawapan tadi yang doktor berikan tadi tu. Mungkin bila ia lahir, ia datang daripada doktor yang telah membuktikan kesungguhan untuk mempertahankan, menjaga dan menyemai, merukunkan rumah tangga itu, ia sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Tapi kalau bagi setengah-setengah orang yang secara literalnya doktor, tiada jawapan sebab memang tak tahu kenapa tapi nak kahwin. Dan ustaz pun sebut tadi, lelaki kalau tengok perempuan mungkin benda yang dia terfikir lepas tu ialah okey, mungkin saya boleh kahwin lain lagi. Satu contohnya, dan ia menyebabkan kadang-kadang orang bercakap tentang poligami ni jadi trend. Kawan-kawan semua kahwin, saya pun nak kahwin lagilah 1 2 lagi, ataupun ia melibatkan budaya yang diletakkan kepada orang-orang lelaki-lelaki dari negeri-negeri tertentu contohnya. Orang kata sampai negeri ni buat apa, kahwin dulu. Contohnya macam mana doktor? Dia sebenarnya okey, ini yang kita tahu, topik kita menormalisasikan poligami. Sebab di Malaysia mungkin agak janggal apabila seorang lelaki itu berpoligami, tetapi di negara-negara Arab yang lain ia sudah menjadi satu kebiasaan. Tak pelik pun lelaki ada 2 ke 3 isteri, tak heran pun. Kan, malah ada yang pelik bila hanya 1 isteri pun ada. Kan, kenapa kau 1 je kan? Jadi di negara-negara berbeza. Jadi bila sebut tentang budaya ini adalah sesuatu yang akan perlukan masa. Kalau kita ambil 50 tahun dulu, poligami mungkin satu benda yang perkara yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi kita lihat ramai tok-tok guru yang orang kampung serahkan anak untuk diperisterikan, kan? Dan kita lihat pula keadaan itu berlaku. Kenapa? Sebab mereka yakin bahawa jika zuriatnya datang daripada seorang agamawan, ilmuwan, seorang yang benih yang baik, kan, itu lebih baik daripada diserahkan kepada orang yang biasa-biasa. Jadi sebab itu kalau kita tengok ramai juga kita punya tok-tok guru dulu memang ada isteri lebih, kan. Dan keadaan itu, sebab tu saya kata balik kepada apa hasratnya. Baik, kalau kita tahu ada seorang yang sangat berkualiti, kan, yang boleh melahirkan zuriat yang berkualiti, kenapa kita biarkan dia hanya ada 2 orang? Kenapa tidak masyarakat biar ada sampai 20 orang daripada zuriat ini? Kan? Jadi kita kena fikir dari segi perkara yang besar, kan? Dan itu antara perkara yang pada peringkat awal sangat menghantui pemikiran saya masa tu. Kan? Kenapa saya kena biarkan institusi poligami diterajui oleh orang yang tidak boleh, akhirnya menjadi contoh dan akhirnya menjadi perbualan, percakapan yang memburukkan poligami itu sendiri. Jadi saya mengambil itu sebagai satu langkah. Kenapa tidak aku cuba tunjukkan bahawa ia sesuatu yang baik dan jangan disorokkan. Biar masyarakat tahu, masyarakat nak kata apa, biar mereka kenal siapa isteri saya, siapa anak saya. Kan? Jadi di situ kita barulah boleh menormalisasikan poligami. Apabila saya tengok misalnya kadang-kadang saya letak posting-posting di Facebook berkaitan dengan poligami, kan? Tapi bila dia marah, ini follower ni marah pasal poligami tu, dia akan letak satu ayat, kecuali doktor lah, doktor okey. Dah macam tu pula, kan? Itu saya nak sebut tadi. Justifikasi doktor tu jangan ditiru oleh orang lain, sebab kalau tak boleh diterangkan dengan baik, sebaik itu, bahaya. Dia nampak macam cari idea saja jadinya. Okey, baik. Ala-ala kita menyebut tentang perkara ini juga. Doktor dah sebut sedikit tadi, tapi saya nak sentuh sedikit kerana kita melihat ia jadi budaya juga, Ustaz. Konten perkahwinan poligami
konten. Dia poligami untuk konten supaya mungkin Supaya atas kehendak-kehendak yang biasalah untuk like, comment and share ini. Dan kita merisaukan kita memikirkan tentang keikhlasannya di situ, tentang keredaan yang betul-betul ikhlas, yang sejati. Apa pandangan Ustaz tentang ini? Okey, terima kasih. Kita kadang-kala tidak boleh menolak dunia realiti semasa. Dunia telah berubah. Dulu kita ada handphone mungkin yang jenis tak ada boleh ambil gambar. Sekarang dunia dah berubah. Orang buat ibadat pergi Mekah pun, tawaf pun ambil gambar. Dan dah menjadi satu trending lah sekarang ni buat konten. Apatah lagi TikTok dah menjadi suatu normalisasi budaya kita. Budak-budak anak saya, minta maaf lah, tadika dah pandai ambil gambar. Jadi kalau kita bercakap tentang trending konten, benda-benda yang melibatkan, minta maaf, peribadi. Apatah lagi berbentuk agak subjektif, sensitif. Saya secara dasar ingin menasihati diri saya khususnya, semua sahabat-sahabat di luar sana. Media masa ini adalah merupakan wahana ataupun alat, wasilah untuk menyebarkan kebaikan. Tak ada salahnya kita bergambar atau membuat konten. Tak ada salah. Bahkan bagi saya ramai orang yang bernama agamawan, pendakwa yang hebat, berjaya mengislamkan atau menarik masyarakat buat kebaikan dengan konten yang baik. Tapi yang kita nak bicarakan hari ini konten yang sensitif. Saya secara peribadi tidak bersetuju apabila para isteri, para suami menonjolkan terlampau, orang panggil peribadi. Benda peribadi dalam keluarga ni, minta maaf, dalam Islam ada penyakit ain, Ustaz, yang sebenarnya kadang-kala bila kita terlampau menonjolkan sesuatu perkara boleh menyebabkan orang hasad, menyebabkan orang rasa tak puas hati. Bahkan kadang orang tengok kita pegang tangan, tunjuk konten. Bayangkan nu di luar sana yang tak kahwin, lagipun yang baru bercerai, sesuatu yang terlalu awal. Betul. Perjalanan itu masih panjang, kan? Jadi tak perlulah dibuat sebegitu. Itu yang saya sebut tadi, kadang kalau bergantung pada niat. Satu perkara itu niat. Kalau niat kita lillahi ta'ala, permudahkan urusan untuk kebaikan. Tetapi kadang niat juga perlu ada syarat. Niat ini kena ikut peraturan. Macam nak kahwin, boleh nak kahwin. Poligami, boleh, ikutlah peraturan. Tapi kalau awak tak cukup syarat, tak cukup mampu, baik, tinggal. Dak mala yarbi yarib. Mana benda yang meragukan, tinggal. Jangan kita hadap juga, kawan aku Dr. Asmadi boleh, takkan aku tak boleh. Masalah Dr. Asmadi dia sekali orang panggil bocah. Dia Dr. Asmadi boleh bocah, mungkin gaji dia satu malam dah 20,000 macam tu. Kawan ni 2,000 sebulan. Jadi balik pada saya nak buat sedikit rumusan tadi. Wahai sahabat-sahabat di luar sana, pengamal-pengamal media, content creator yang hebat-hebat, kembalilah kita menilai niat kita kerana apa. Jika lillahi ta'ala untuk kebaikan, untuk memajukan ummah, negara, tafadhal, silakan. Tapi jagalah perasaan orang-orang tertentu. Suami kena jaga isteri, kena jaga perasaan isteri-isteri. Saya hingga hari ini saya tak suka menonjolkan keluarga saya. Anak-anak okey, tapi ingat isteri saya sendiri saya tak tonjol media. Sebab apa? Sebab kadang kalau saya tak nak, itu hak peribadi saya. Doktor saya tak tahulah, bagi saya itu peribadi. Itu adalah pilihan masing-masing. Ya, betul. Jadi saya tak bersetuju dan saya nasihat diri saya khususnya, marilah sama-sama kita berhemah bila kita buat konten, update status sebagainya, biarlah ia membawa kebaikan atau membina ummah dan negara ke arah kebaikan. Baik. Saya kira itu menutup diskusi kita pada malam ini. Saya harapkan apa yang kita kongsikan, apa yang boleh kita inspirasikan dan apa yang boleh kita fahami, kita santuni sama-sama. Yang mana-mana yang tidak boleh, tak dapat nak dihadam, kata Ustaz tadi, tak payahlah, tinggalkanlah. Tunggu lagi sedikit masa lagi. Kalau dah boleh faham betul-betul, mungkin baru boleh buat lagi. Terima kasih kita ucapkan Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad, pakar motivasi, dan juga Ustaz Muhammad Zaman Ismail, Presiden Pertubuhan Nadwah Ulama Malaysia, bercakap tentang menormalkan poligami malam ini di Ruang Bicara. Saya Wan Sharina, terima kasih untuk anda yang setia bersama-sama kami. Teruskan menonton Bernama TV.